Kita bertemu lagi dalam Bicara Agro. Untuk kali ini ada rakan-rakan tanya mengenai baja folia asas organik. Okey, kali ini saya akan bicarakan kepada anda mengenai baja organik asasnya daripada mol kangkung. Kita layan dan tengok apakah itu mol kangkung, dan saya akan tunjuk secara saya yang buat secara asas bagaimana cara mol kangkung ataupun folia untuk baja organik daripada kangkung. Kita petik segar untuk anda, khas untuk video ini. Daripada fotograsi meja saya dah berserabut sebab ni dah banyak kali petik jadi yang mana kita petik pucuk kan, kita petik pucuk kalau ni untuk makan jadi kita petik yang ini untuk makan, tapi yang ini dah over. Jadi saya memandangkan dah ada juga soalan mengenai mung kangkung tu. Jadi saya apa lagi dengan bahan yang sedia ada ni, kita petik kangkung fresh untuk mol kangkung kita. Jadi sebab lagi petik ni dia akan tumbuh balik lah sebenarnya. Itu kelebihan kangkung lah. Jadi tak rugi tanam kangkung. Tak rugi. Okay. Kita petik sebab dah terlalu banyak Sebab ya kalau ini medianya adalah ada asas tanah campuran. Petigasi meja saya agak unik. Saya guna asas meja campuran, bahan yang sedia ada lah di yang ada kat rumah ni lah. Ada. Jadi kita ambil fresh untuk ni. Jadi bila mengkangkung dia adanya asas juga di bakteria di situ. Jadi bakteria ni daripada tanah ni lah secara semula jadi. Itu secara semula jadi Dan dekat mana bajanya? Bajanya pada kangkung tu sendiri. Okey, nanti kita selesai petik, kita sambung video seterusnya. Kita dah dapatkan kangkung tadi, kangkung yang fresh, segar daripada fotograsi meja. Bahan yang kita perlukan kangkung, kalau boleh kangkung segar lah. Saya pakai kangkung segar. Jadi kalau kita beli dekat pasaran tu, cuba dapatkanlah kangkung segar yang ada akar lagi. Biasanya segar lah kangkung ni kan. Okey, kangkung molasses ataupun gula peng lah, tapi saya guna molasses. Baldi sebab kita nak bekas baldi, dan juga yang ini saya punya booster lah. Yang ini tambahan sahaja. Okey, kangkung ni kita tak perlu blend kita sekadar potong je lah. Potong ni pun sebab nak memudahkan masuk dalam bekas ni je. Kalau blend dia hancur tu dia jadi bukan kangkung, jadi kangkung. Tak adalah, sorry gurau. Dia blend tu kita nak hancurkan dia, nanti jadi keluar air kalau kita blend Jadi sebenarnya kita kena nak yang dalam keadaan yang natural. Sebenarnya dalam kangkung ni dia ada satu bahan yang merangsang pertumbuhan pokok, terutama sekali pada daun pada daun. Okey, ni sebah yang biasa kita guna ni sebenarnya 1 kilo kangkung 1 liter ataupun 1 kilo lah, 1 kilo molasses. Sebab nak sukat 1 liter molasses ni agak susah sebab dia pekat. Biasa kita timbang lah. Tapi kalau beli yang 1 liter tu jadi lagi mudah lah sebab sukatannya dah ada. Jadi yang ini sebab saya beli pada timbangan banyak lah. Bawa bekas sendiri, pergi dekat kedai ternakan tu dia ada jual by liter yang banyak. Jadi boleh je lah potong je lah ikut suka hantar lah nak potong macam mana. Saya yang pentingnya saya dapat mol tu. Mol tu. Tapi kalau potong yang baik pun lagi baik rasanya. Saya nak memadatkan dalam tong ni je, dalam balbi. Kalau ada tong besar lagi senang Mengapa saya guna molasses? Sebab dia makanan kepada bakteria. Sebab bila kita setiap di kawasan tanaman tu ada bakteria yang baik sebenarnya bakteria yang baik yang membantu untuk proses penapaian. Okey, selesai, kita masuk molasses. Molasses ni pun dah cukup lama.
Jadi dia pekat, sepekat-pekatnya. Jadi kita tuang je lah tuang. Tuang je. Kali ni saya nak tuang habis sebab kangkungnya yang banyak. Tapi kalau boleh ni ikut nisbah lah ikut nisbah. Anda tengok kepekatan molasses. Memang pekat. Okey. Nak tunggu habis, jenuh dia. Dan saya tambah kepada booster saya. Booster saya adalah bakteria lah. Bakteria saya kena pasti sebab ada pembuatan bakteria. Nanti kita cerita macam mana nak bina bakteria. Bina pula. Membuat bakteria. Boleh kita buat bakteria? Boleh. Banyak bakteria ataupun EM dibuat daripada dalam bakteria usus. Okey. Kita tambah sebab saya nak boostkan dia. Pastikan bakteria anda aktif lah. Nak tahu aktif macam mana? Dia menggelembung lah. Bekas anda tu menggelembung. Okey. Saya tak apa sebab nak tunggu sampai habis ni jenuh. Kita tutup. Sebab apa tutup? Kita tak nak berlakunya serangga yang akan merosakkan kita punya penampaian mau kangkung kita ni. Sebab kalau serangga biasanya yang suka datang ialah lalat. Nanti kalau lalat bertelur, habis jahanam. Sebab tu kita jumpa ulat. Dan kalau boleh kita guna kain supaya berlakunya pengudaraan. Kita nak halang serangga saja, terutamanya lalat. Tapi pengudaraan perlu. Simpan seminggu, kita semak adakah ia telah ni ataupun kita simpan 2 minggu. Dan akhirnya kita tengok kepada, jom kita tengok. Okey, ini mol yang dah siap. Selepas proses penampaian berlaku dan sebagainya, kita tapis. Kalau saya pun tapis menggunakan saya ambil cecair dia saja, cecair jadi tapislah sisa-sisa daun kangkung tadi dan sebagainya, tapis dan saya botolkan dia. Dan kalau boleh label lah, label, dan simpan di tempat yang tidak terdedah kepada cahaya matahari. Okey, mong kangkung macam mana nak guna? Okey, kita guna sedikit saja untuk setiap isi padu liter air. Biasa diguna untuk baja-baja folia ni di antara 2.5 hingga 5 liter. 2.5 hingga 5 ml untuk 1 liter. Kalau ikut pencairan berapa tu? Katakan 5 lah. 5 ml untuk 1000 ml. 5 untuk 1000. Lebih kurang 200 pencairan. Satu simbah 200. 500 bahagi dengan 1000. Itulah 200 200. Lagi kalau 25 lebih kurang 500 pencairan. Jadi tak perlu guna banyak mong kangkung kita. Kita spray bawah daun. Nampak? Ni bawah daun di waktu pagi. Kita spray di waktu pagi. Sebelum jam 11 ke bawah lah. Di mana masa tu proses stomata terbuka, kita boostkan dia dengan folia ni. Jadi dia masuk terus ke dalam liang semesta dan terus kepada sistem pokok lah. Dia akan nampak terus kesan dia. InsyaAllah dalam masa seminggu akan nampak kesan kepada daun hijau berkilat. Berkilat sebab mong kangkung memang sesuai untuk peringkat pertumbuhan pendaungan. Untuk buah, kita untuk pembesaran buah dan sebagainya, kita akan guna mol lain, iaitu asas yang banyak potasium ataupun boron. Banyak yang diguna adalah mol pisang. Maksudnya tukar aja daripada kangkung jadikan tukar pisang. Tapi ada proses-prosesnya. Tapi lah kita, iaitu video seterusnya lah. Dan mengapa mol kangkung ni? Sebab soalan ditanya,
Apa kaitan saya nak buat mul kangkung ni adalah folia ataupun baja organik, asas organik untuk sayuran, lah. Untuk sayuran lah. Sebab kita guna untuk sikat masa. Yang ini diguna untuk di set aquaponik. Kita tengok Ni aset aquaponik. Sana pam air akan masuk ke sistem. Kalau anda nampak ni, ini di waktu petang ni daun pudinia lah. Dan sebagainya. Di sana ada baru tabur sawi. Kita akan menyembur folia kangkung ni, kangkung ni di peringkat pembesaran pokok lah, tanaman sayuran ni di bawah. Sekarang ni kita biarkan dulu dia mendapat baja daripada ikan. Sebab baja ikan ni dia kadang-kadang tidak stabil, jadi kita kena boostkan dia, kita kena bagikan baja secara folia kepada daun. Sebab kalau kita tak sempat nak beri makan dan sebagainya, berlakunya kekurangan kumbahan, bakteria kurang dalam sistem RAS kita, menyebabkan kandungan nitrat itu tidak stabil, dan nitrat itu akan digunakan oleh pokok ni, tanaman ni. Jadi kita kena bantu dia, bantu kadang-kadang anda akan jumpa, anda akan nampak akan berlaku cabaran pada kekurangan nutrien. Sebenarnya kekurangan nutrien sebab kita guna air baja ikan, baja percuma. Tapi yang ini pun mul kangkung kalau anda buat sendiri percuma kangkung. Kangkung kita tanam sendiri, cuma molasses anda kena beli. Asas molasses kena beli. Itu saja kos anda, asas molasses. Kalau tanam sendiri kangkung lah. Jadi konsep kita di rumah senang aja. Kita tanam apa saja dan sebagainya, kita guna balik untuk tanaman kita, untuk sistem kita, aquaponik ataupun hidroponik dan sebagainya. Dan juga saya akan buat satu perhatian khusus penggunaan baja-baja cecair asas organik ni ke dalam sistem set hidroponik tanpa baja AB. Menarik kan? Bunyi menarik, tapi hasil tak tahu. Tapi kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Jadi kita kena cuba. Jangan segan bertanya, jangan segan mencuba. Sebab saya ni suka mencuba supaya bila anda tanya, kita dah ada pengalaman. Sekurang-kurangnya kita mencuba. Okey, faktor kejayaan akan berlaku pada situasi keadaan kita dan sebagainya. Semacam saya di rumah ini, kawasan yang agak terkepung dengan sempadan kawasan. Jadi alhamdulillah kurangnya di segi serangga perosak dan juga penyakit yang agak teruk lah, terutama sikit kulat lah. Cuma dulu saya kena serangan daun ni, kelopak daun pada melon dan juga pada labu air. Sebab tu video tu tak sempat, sebab saya terpaksa hapuskan dengan segera, sebab itu akan menyebabkan keseluruhan kulat itu bertaburan. Sebab kulat ni dia mudah tersebar sebab dia spora, sebaran dia. Jadi kita hapus dengan cepat supaya kawasan terjamin. Okey, InsyaAllah lah kita akan banyak lagi kita ulas mengenai baja folia asas organik yang kita boleh guna dalam sistem aquaponik kita, sistem hidroponik kita. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih menonton. InsyaAllah jumpa lagi.